Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wahayukum bi tahiyatul Islam wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan ini, dalam siri-siri kali ini dan akan datang, kita akan membahaskan berkenaan dengan akidah Islam, kerangka ahli sunnah wal jamaah dan fahaman-fahaman yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kepincangan-kepincangan yang berkaitan dengan masalah akidah. InsyaAllah, sebelum permulaan kepada sebagai permulaan kepada topik yang besar ini, kita pergi kepada perbahasan yang lebih asas, iaitu berkenaan dengan kebenaran. Kebenaran ini suatu perkara yang paling utama dan paling besar. Kebenaran ialah suatu perkara yang di atas perkara-perkara cabang yang lain yang kita nak bahaskan, iaitu adakah kebenaran ini benar-benar wujud, ataupun kebenaran ini ada tetapi tak ada siapa yang tahu kebenaran. Sebab itu dalam masalah kebenaran yang akan menjadi topik utama di sebalik fahaman-fahaman sesat dan sebagainya, yang semua merasakan bahawa mereka benar dengan kesesatan mereka. Ya, orang yang berfahaman dengan fahaman sesat merasa benar. Adakah mereka benar ataupun tidak, ataupun semua benar, semua betul saja belaka. Jadi inilah cabang-cabang yang mendasar di dalam fahaman-fahaman yang terpecah daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan perkara yang mendasari perbezaan antara agama lain dengan agama Islam, sama-sama merasa benar. Jadi sebenarnya ada kebenaran sampai boleh ada banyak jenis kebenaran, ada banyak jenis kebenaran, ataupun kebenaran itu satu saja tapi siapa pun tak tahu. Semua orang rasa kebenaran terpulang kepada masing-masing, ataupun memang kebenaran itu benar dan boleh dibuktikan. Maka pada masalah ini ada empat pandangan manusia, empat golongan. Pertama, golongan yang dipanggil sebagai golongan ainadiyah, ataupun golongan yang tidak menerima kebenaran. Golongan yang mengatakan tidak ada kebenaran. Kebenaran ini tidak ada. Maknanya tak ada siapa pun boleh membuktikan kebenaran itu benar lalu tak ada kebenaran. Maknanya, sebab kita tengok ramai orang yang mendakwa dan saling bertentangan. Ada orang kata ini ialah A. Contohnya, ada orang lihat buah apple warna merah, mungkin ada orang yang rabun warna melihat buah apple warna hijau ataupun warna coklat. Lalu ramainya orang tidak boleh mengatakan bahawa apple itu sebenarnya warna merah, dan mengatakan orang yang nampak apple warna coklat itu salah. Kerana orang yang melihat warna apple itu coklat akan mengatakan dia kata benar warna apple itu coklat. Jadi begitulah masalah yang sering berlaku dalam kalangan manusia. Manusia berselisih pandangan, maka sebahagian mengatakan, sebahagian ilmuwan mengatakan kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu tidak ada. Ada yang mengatakan kebenaran itu ada tetapi tidak boleh diketahui. Kebenaran itu memang ada. Fi haddi zatihi, kebenaran itu sebagaimana ianya memang ada, tetapi ianya tidak boleh diketahui. Kita hanya boleh tahu diri kita saja. Untuk tahu kebenaran
selain daripada diri kita, iaitu kebenaran di luar diri kita, tidak mungkin kita tahu. Kerana kita perlu jadi diri orang itu untuk tahu orang itu. Kita tidak mungkin tahu kebenaran sesuatu selain daripada diri kita, selagi mana kita tidak jadi diri itu. Kita tak boleh tahu kerusi itu macam mana kalau selain kita menjadi kerusi. Kerana kita tidak boleh tahu hakikat di luar diri kita, kerana kita ada halangan yang menghalang kita tahu benda di luar. Kita lihat dengan panca indera kita. Adakah panca indera kita memang betul-betul menangkap benda yang sebenarnya di luar? Seperti kita tengok besi lurus yang dimasukkan di dalam air, maka besi itu membengkok. Jadi adakah mata kita sedang menggambarkan benda yang benar? Maka pendapat kedua mengatakan kebenaran itu memang ada, tetapi tak ada siapa yang tahu. Pendapat yang ketiga mengatakan kebenaran itu ada, tetapi terpulang kepada masing-masing, dipanggil nisbiyah. Kalau orang itu kata dia benar dan dia boleh buktikan, so benar di sisi dia. Kalau orang itu kata dia benar dan dia boleh buktikan, maka itu benar di sisi dia. Jadi masing-masing ada kebenaran masing-masing. Dan daripada sinilah timbulnya idea pluralisme, relativism dan sebagainya. Maknanya kalau aku kata agama aku betul dan aku ada bukti, maka agama aku betul. Engkau tak boleh salahkan agama aku. Begitu juga orang lain mengatakan agamanya betul dengan bukti-buktinya dan sebagainya, maka kita tidak boleh kata agama itu salah. Maka semua agama betul kerana semuanya merasakan boleh membuktikan kebenaran agama masing-masing. Maka kita kena terima bahawa kita pun betul, orang lain pun agamanya betul. Kita pun betul, orang lain agamanya betul. Begitu juga fahaman kita betul, fahaman orang lain pun betul. Ini ialah pandangan yang ketiga. Tetapi pandangan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ialah yang keempat, iaitu kebenaran itu ada hakikah sabitah. Hakikat itu ada, wal ilmu bihi mutahaqqiq. Mengetahui kebenaran, al ilmu biha, mengetahui hakikat itu boleh berlaku. Kita boleh mengetahui kebenaran di tahap-tahap yang tertentu. Kebenaran ini ada tahapnya. Dia tidak semestinya kita kena mengetahui semua perkara untuk mengetahui kebenaran sesuatu perkara. Sebagai contoh, saya tahu Ahmad seorang lelaki. Kita tidak perlu tahu semua perkara tentang dirinya untuk mengatakan kita tahu kebenaran tentang dirinya. Kalau kita mengetahui bahawa Ahmad itu lelaki, itu pun sudah menunjukkan kita tahu satu bahagian daripada kebenaran. Begitu juga dengan kita tahu Ahmad itu anak siapa, ataupun kita tahu apple itu warna merah. Kita tahu sebatas itu saja. Walaupun akhirnya bila dikaji rupanya cahaya itu ialah warna itu ialah pantulan cahaya kepada sesuatu perkara. Tetapi minimum kita tahu apple itu merah. Dan itu kebenaran yang di tahap tertentu. Begitu juga kita melihat bulan yang bulat. Sebenarnya bulan sfera, bukan bulat. Tapi kita lihat bulan itu bulat. Dan bulatnya bulan itu di tahap kebenaran yang tertentu. Bulatnya bulan ialah di tahap kebenaran yang tertentu. Dan dia tidak menafikan sfera. Kerana bulan, sfera dari satu sisi ialah bulat, ya, dari segala sisi ialah sfera, tapi dari satu sisi ialah bulat. Dari sudut dua dimensi, bulan ialah bulat, maka itu masih benar. Walaupun akhirnya bulan ialah sfera, itu dari sisi yang lebih luas. Maka kebenaran boleh diketahui, kebenaran itu ada dan boleh diketahui. Walaupun di tahap-tahap tertentu. Kalau kita kata bulan itu bulat, walaupun bulan itu bulat,
sebenarnya ialah sfera kebenarannya, tetapi yang bulat itu tidak menyalahi sfera. Dia berbeza dengan kalau kita kata bulan itu 3 segi, menyalahi sfera. Dari sisi apa bulan itu 3 segi? Dia memang tak ada sisi langsung bulan itu 3 segi. Maka 3 segi, segitiga dengan sfera memang bertentangan. Jadi itu bukan benar. Tetapi bulat dari satu sisi, kemudian sfera dari satu sisi, maka itu masih kebenaran di tahap yang tertentu. Maka di sini ulama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan adanya kebenaran dan kebenaran boleh diketahui. Ini asas kita. Walaupun kita tidak boleh mengetahui semua benda dari segala sisi, tetapi kita boleh mengetahui semua benda dari satu sisi sesuai dengan sumber ilmu bagi diri kita. Kita ada sumber ilmu, maka sebatas sumber ilmu itu kita boleh tahu kebenaran. Maka kita boleh tolak pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada kebenaran, dan kebenaran itu relatif, terpulang masing-masing. Sebab dengan cara kalau zaman dulu dia bahaskan ahli falsafah antaranya Aristotle dan Plato, dan membahaskan ataupun mengalahkan sufas ta'yun. Sufas ta'yun ini asas kepada kebincangan dalam masalah kefahaman. Sufas ta'yun ni ialah asas kepada kebincangan dalam masalah fahaman-fahaman. Mereka mengatakan tak ada kebenaran, maka mereka membalas, okey, kenderaan ini kau punya, kan? Dia punya kenderaan. Sekarang bagi saya itu bukan kenderaan kau, itu kenderaan saya. Maka saya boleh tak ambil kenderaan ni? Itu mana boleh, ini kenderaan saya. Tapi kau kata tadi tak ada kebenaran. Jadi dakwaan kau bahawa ini kenderaan kau, di sisi aku tak benar. Di sisi aku ini kenderaan aku, maka aku ada hak untuk gunakan kenderaan ini. Jadi sufas ta'yun marah, tak boleh lah, ini aku punya kenderaan. Oh, itu di sisi engkau. Kan kebenaran tak ada, dah ikut masing-masing. Maka di sisi aku ini kenderaan aku. Maka ini salah satu untuk menjawab semua. Akhirnya semua orang terpaksa menerima adanya kebenaran, dan kebenaran itu boleh diketahui. Bila kita mencapai kata sepakat bahawa kebenaran itu ada dan boleh diketahui dan boleh dibuktikan, maka dekat sini kita boleh buktikan bahawasanya kebenaran itu satu sahaja. Kebenaran itu satu sahaja. Semua yang menyalahi kebenaran disebut sebagai tidak benar. Jadi kerana itu Islam dibina atas keyakinan bahawa adanya kebenaran. Islam dibina atas asas adanya kebenaran. Kalau kita percaya sesuatu, maka kita percaya lawannya ialah salah. Itu yang paling mustahak di dalam kebenaran. Kerana kalau bagi kita kebenaran itu tidak ada lawannya yang salah, maka kita pun tidak bahas ilmu sampai habis untuk perbahasan yang akan datang. Pasal semua orang kata saya benar, kamu benar, semua benar. So, jadi kenapa kita nak bahas ilmu sampai habis? Okey, tak apalah, masing-masing dengan kefahaman masing-masing. Tetapi asas kepada perbahasan ini ialah kita nak menetapkan bahawa kita ialah kefahaman akidah Islam dan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kebenaran. Dan semua yang menyalahi Islam dan menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bukan kebenaran. Dan para ulama Islam boleh membuktikannya dengan ilmu dan sumber ilmu yang mereka sudah susun dalam ilmu akidah Islam dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.